Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan sekian alam, Tuhan yang maha kuat dan juga maha kuasa. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih lagi bagi peluang kepada kita, kepada kehidupan kita. Allah bagi peluang, iaitu di antaranya nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang saya hormati sekalian. Sama-sama kita ikuti ruangnya di klinik Raksa Iman. Satu ruangnya yang adanya setiap pada hari Rabu. Ruangnya yang panggil untuk nak rawat hati-hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruangnya yang untuk nak bagi cara-cara ubatan-ubatan khususnya dalam kehidupan jiwa hati yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati dalam Islam adalah satu anggota yang perlu hati-hati untuk jaga hati. Hati adalah anggota dikira sebagai pusat sungklang untuk nak hukum di antara anggota-anggota yang lain. Dan hati kita boleh faham dua makna, iaitu hati yang makna yang hati dikatakan hati. Ramai orang yang sakit hati, sakit jantung, sakit hati, rok hocai sebagainya. Dia akan merasakan lain-lain anggota, walaupun tak sakit dia akan rasa sakit tu. Di masa yang sama, hati yang saya akan maksud ini hati, jantung hati. Hati yang dikatakan hati makna yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW suruh kita jaga lebih pada penyakit jantung ataupun penyakit hati lagi. Yang kita perhati molek dalam Al-Quran, banyak-banyak tempat Allah bagi cerita dan juga cerita tentang hati. Bahkan Nabi SAW sebut di antara hadis yang paling masyhur yang kita semua tahu, bahawa Nabi sebut kata dalam tubuh kita, tubuh manusia ada satu seketul daging, iaitu madrah, yang mana kalaulah satu madrah ini, satu daging ini sihat, bahkan dia akan sihat semua anggota kehidupan, semua anggota badan kita. Di masa yang sama tuan-tuan, kalaulah seketul daging ini rosak ataupun sakit ataupun parah, dia akan rosak, dia akan lemah, dia akan parah seluruh anggota badan. Sehingga sahabat menanyakan Nabi SAW, seperti mana yang cerita oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, cerita oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, dan lain-lain lagi hadis. Apakah itu seketul daging ya Rasulullah yang kau maksudkan? Jikalau sehat, sehat semua tuan-tuan. Allahu Akbar. Jikalau sakit, semua sakit anggota lain. Nabi kata, wahai sahabat aku, segetul daging yang aku maksud itu adalah hati. Sebab tu kita akan tengok dalam hadis yang lain lagi, dan kita diajar oleh Nabi SAW, seperti mana Nabi SAW ajar sahabat tentang hati, dan Nabi ajar kita tentang hati. Ada beberapa kali yang Nabi doa yang dicerita oleh dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Sunan Tirmizi juga, iaitu di antara doa yang paling masyhur, Nabi suruh kita doa tentang hati. Betapa pentingnya hati ini untuk kita nak jaga. Di antara doa iaitu ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Muqallib, Nabi SAW menggambarkan kepada kita tentang hati.
Hati adalah muqallib. Anggota yang boleh musing gimari seumur, tak tetap seumur. Sebab itu kita bertengok. Tak usah tengok orang lain tuan-tuan kadang-kadang. Tengok kita kadang-kadang. Ada hari kita sedih, ada hari kita bersemangat, ada hari kita fikir lain, pagi fikir lain, petang fikir lain, tengah hari fikir lain, tak tetap. Maka Nabi ajar tentang hati. So hati itu tetap, hati yang sentiasa musing uling balik. So tetap, bahkan tetap dimaksud di sini tetap dalam agama kita. Untuk kita teruskan beriman kepada Allah dengan hati yang betul. Allahu Akbar. Ini hati. Sebab itu hati ni saya nak cerita kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat. Kadang-kadang para ulama membagikan tentang hati ni 3 pembahagian hati. Yang pertama, para ulama kata kadang-kadang manusia yang menghadapi hati yang sakit. Menghadapi hati yang sakit. Seperti mana Allah cerita dalam Al-Quran. Di antara contoh-contoh hati yang sakit, iaitu hati Allah cerita dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Allah cerita tentang nasib di antara, khususnya di antara orang-orang yang bermunafik. Orang munafik kepada Allah, mereka menghadapi hati yang sakit. Kadang-kadang sakit ni kita tak rasa kata hati kita sakit. Di antaranya para ulama kata, orang yang menghadapi hati yang sakit ini, di antaranya yang pertama, hati yang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iyazabillah. Hati yang orang-orang yang syirik dengan Allah. Orang yang syirik dengan Allah, orang yang menyamakan benda-benda lain, sembah benda-benda lain, yang menyamakan benda-benda lain dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dia tak khabar. Dan syirik banyak pula cawangan-cawangan syirik yang saya tidak cerita kat sini. Ingat cerita kata hati ini dibahagi di antaranya hati yang sakit. Menghadapi hati yang sakit di antara syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita hati-hati dengan hati kita tuan-tuan. Yang kedua, hati yang menghadapi sifat takabur. Sifat takabur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak dalam masyarakat kita. Banyak di kalangan kita. Kita boleh tengok dulu dia lain, sekarang dia lain. Dulu dia tak ada, dia jadi lain. Sekarang Allah beri dia lebih sikit, dia jadi lain. Hati yang bertakabur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara contoh orang panggil pemimpin ketakaburan dengan Allah dalam hati ini, iaitu iblis. Kita boleh tengok iblis, dia penuh dengan ketakaburan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan takabur ini dia telah sebar kepada panggil manusia, khususnya manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka itu wa'iyazabillah, kalau terkena sifat takabur ini, dia jadi orang yang hati sakit, bahkan dia tak khabar hati dia sakit. Dan di antaranya hati yang sakit, iaitu hati yang penuh dengan dengki dan juga benci kepada sesama manusia. Hati yang penuh dengan sifat dengki dan juga benci kepada manusia. Hati yang sakit ini kita boleh tengok. Dan kita boleh tengok kemusnahan kaum hayanat dengan hati satu anggota saja. Satu seketul darah dia boleh mengenak, dia boleh memecahkan hubungan di antara satu sama lain. Satu sifat saja yang menghadapi manusia, yang serai kehidupan manusia, iaitu perasaan benci dan juga dengki. Kita mula sakit hati apabila tengok saudara kita lebih pada kita. Bahkan di masa yang sama, kita rasa puas hati apabila kita tengok saudara kita orang panggil lekeh ataupun lemah pada kita. Sedangkan Islam mengajarkan hati kita kena penuh dengan kasih dan sayang kepada sesama saudara kita. Bahkan hari ini tuan-tuan, kita boleh tengok orang panggil satu orang itu dia boleh benci kepada satu orang yang lain. Bahkan sesama Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kadang-kadang benci itu dia boleh menimbulkan fitnah di antara satu sama lain. Fitnah di antara saudara mara dia sendiri. Bahkan fitnah ini lebih bahaya daripada pembunuhan ataupun kematian. Sebab walaupun kita tak bunuh orang dengan pisau, tapi kita boleh bunuh orang dengan kata-kata, perasaan yang keluar daripada hati kita, penuh dengan benci dan juga dengki kepadanya,
lebih daripada pembunuhan yang kita nampak jelas kena bertumpah darah lagi. Wa'iyyazubillah. Ini hati yang pertama, hati yang penuh dengan kesakitan, hati penuh dengan sakit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita orang selaku orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dikatakan beriman kepada Allah, kita harap hati yang tenang daripada Allah. Jauhilah sifat-sifat di antara syirik, takabur dan juga dengki sebagainya. Hati yang kedua tentu hati yang mati. Allahu Akbar. Kadang-kadang hati satu orang, satu hamba Allah Subhanahu Wa Taala, lama kelamaan dia sakit, dia boleh jadi mati hati. Apabila dia mati hati, di saat itu para ulama menyebutkan dia akan gelap dalam hidayah dia. Kalau dia salah, dia akan rasa dia betul situ. Kalau dia betul kepada jalan yang salah, dia akan rasa betul situ, sebab dia telah mati hati. Dan kita boleh tengok dalam sejarah-sejarah Islam, hamba-hamba, orang-orang yang mati hati, orang-orang yang mati hati, bagaimanakah kesudahan mereka? Bahkan bukan akhirat saja, mereka akan menghadapi nasib yang sangat pedih, itu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam dunia kita boleh tengok dah balasan-balasan Allah Subhanahu Wa Taala mari daripada mereka perbuatan mereka yang hati dikatakan hati mati. Dan akhir sekali saya nak kongsikan dalam ruangan di klinik ini, boleh kita menjagakan hati, sebab hati seperti mana yang saya sebut tadi, anggota yang kita kena hati-hati untuk jaga hati. Yang ketiga, hati yang salim, hati yang selamat, hati yang tenang. Hak ni yang kita nak, tuan-tuan. Kita boleh tengok kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyapakkan, telah capak kesenangan dalam hati hamba-hamba yang dia perlu, yang dia kehendak. Satu-satu orang kita boleh tengok, walaupun hamba ini sangat susah, sangat payah dalam dunia ini, dia akan tenang. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketenangan dalam hati ini, Allah beri jaminan tentang keselamatan. Bukan sekadar dunia, tapi ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jikalau hati dia tenang, dia akan jumpa dengan kejayaan, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah sebut beberapa tempat dalam Al-Quran, iaitu ketika illa man atallaha biqalbin salim. Mereka yang berjaya dalam kehidupan mereka, ketika mereka kembali kepada Allah, tidak lain dalam keadaan mereka berhati yang salim, hati yang tenang. Tuan-tuan, sikit dengan masa yang ada, ketenangan ni tidak berdasar kepada harta benda yang banyak, dan ketenangan tidak berdasar kepada kesihatan yang kuat. Ya, kita perlu kesihatan yang kuat, dan kita hendak panggil perkara-perkara yang begitu banyak tentang harta benda, kedudukan sebagainya. Tapi kita boleh tengok, jikalau Allah capak ketenangan dalam hati seseorang, walaupun keadaan mana yang dia berada, dia akan bersyukur kepada Allah, dia dekat kepada Allah. Maka untuk nak menjaga hati yang tenang, tuan-tuan, satu, banyaklah kita berzikir kepada Allah, mengingati Allah. Banyaklah selawat-selawat, berzikir kepada Allah. Dan satu bekal yang Nabi tu ajar kepada kita, Nabi ni sibuk juga. Di antara orang yang sibuk, orang yang menghadapi banyak-banyak ujian, tapi hati Nabi selalu tenang sebab dia ingat kepada Allah. Di antaranya banyak zikir dan juga banyak sembahyang malam, tuan-tuan. Marilah kita beramal amalan-amalan yang baik. Mudah-mudahan walaupun berbagai mana jua kita menghadapi dan bagaimana ke hati kita merasai, tapi kita tetap berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hati sebagai hamba yang ada hati yang penuh dengan iman kepada Allah, hati yang selamat di jalan-jalan yang tak baik, selamat kepada benda-benda yang tak baik yang saya sebut tadi, sebagai hati mati, hati sakit sebagainya. Mudah-mudahan marilah kita jaga hati anggota yang hati-hati kita kena jaga, sentiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan saya sendiri dan juga tuan-tuan muslimin muslimat yang ada kat luar sana menjadi hamba yang hati tenang, bukan sekadar dunia, bahkan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah taala dengan cara yang selamat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.